Projek pembinaan Jambatan Batang Kemena di Sebauh Bintulu dijangka siap penghujung tahun ini. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menerusi perkongsian di Facebook berkata, projek itu kini telah mencapai kemajuan sebanyak 60.44%. Jambatan sepanjang 728.5 meter itu akan dapat meningkatkan jaringan infrastruktur serta memudahkan pergerakan penduduk sekitar. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Stephen Rundi Utom merangkap Adun Kemena telah meninjau perkembangan projek itu semalam. Beliau telah diberikan taklimat mengenai perkembangan terkini projek tersebut oleh Pengarah JKR Sarawak Insinyur Kasiri Morris. Sementara itu, pada majlis lain, Datuk Seri Stephen telah merasmikan majlis pecah tanah projek pembinaan Kompleks Sukan Sebauh. Projek tersebut dibangunkan di kawasan seluas kira-kira 5.2 hektar dan ia merupakan inisiatif Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. JKR Sarawak merupakan agensi pelaksana bagi projek itu yang dijangka siap pada Julai 2026. Antara kemudahan utama yang akan disediakan di Kompleks Sukan itu nanti termasuk litar belapan sintetik, padang bola sepak dan grandstand beserta kemudahan berkaitan. Program pemeliharaan Sungai Pelan di Tanjung Kindurong Bintulu akan mula dilaksana Mac ini. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh menerusi catatan di Facebook berkata, projek tersebut akan dilaksana selama 48 bulan sehingga Mac 2029. Ia melibatkan kerjasama di antara Petronas menerusi anak syarikatnya Malaysia LNG Sendirian Berhad dengan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB. Pemeliharaan Sungai Pelan melibatkan kawasan sepanjang 8 km yang dikelilingi zon industri. Fokus utama program adalah pada pemantauan kualiti air dan pemulihan sungai. Datuk Len pada minggu lepas telah mempengerusikan mesyuarat pertama jawatan kuasa pemandu bagi pelaksanaan program tersebut. Mesyuarat itu adalah lanjutan daripada kerjasama yang telah dimeterai oleh ketiga-tiga pihak terbabit pada Mac tahun lepas. Petronas sebelum ini menyatakan program tersebut merangkumi 3 komponen utama iaitu mewujudkan garis asas kualiti air, pemantauan secara berkala dan penghijauan tebing sungai yang melibatkan aktiviti penanaman anak pokok di sepanjang kawasan Sungai Pelan. Turut akan dilaksanakan program kesedaran pemeliharaan sungai dalam kalangan masyarakat dan pemain industri. RTM Sarawak terus mengukuhkan kerjasama dengan rakan strategik bagi memastikan semua program yang dirancang dilaksana dengan lancar. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhar Wan Hamad berkata, terdapat 13 program utama yang telah dan akan dianjurkan tahun ini. Antaranya Jelajah Ramadan kali ke-13 Zon Sarawak yang turut membabitkan beberapa rakan strategik dari Semenanjung serta sambutan Hari Radio Sedunia Zon Borneo di Lawas minggu lepas. Katanya program yang dihoskan secara bersepadu ternyata telah memberi impak besar bagi memasyarakatkan peranan RTM. Ia turut membuka ruang kepada rakan strategik bersama-sama menyumbang kepada masyarakat. Beliau berucap pada majlis sungkir @RTM bersempena menyambut kehadiran rombongan program Jelajah Ramadan edisi ke-13 Zon Sarawak di Miri. Hari ini, Jelajah Ramadan Zon Sarawak berada di Kampung Pejuang Kelulit, Bekenu, di Miri dengan pelbagai pengisian. Ini termasuk penyerahan sumbangan bantuan banjir oleh Petron Malaysia, gotong royong menyiapkan juadah berbuka puasa dan rakaman tadarus Al-Quran. Peniaga Bazar Ramadan yang berdaftar dengan Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS telah diberikan latihan khas daripada pihak berkuasa tempatan dan Kementerian Kesihatan KKM. Ia bagi memastikan makanan yang dijual selamat dan berkualiti. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, latihan tersebut merangkumi aspek penyediaan dan pengendalian makanan, kebersihan premis serta pemantauan kesihatan. Yang ni dari sudut penyediaan makanan, latihan dari sudut kebersihan, penyediaan makanan, bukan saja dari sudut premis untuk menyediakan tempat berniaga, tetapi kebersihan juga diambil kira dari sudut penyediaan makanan di premis masing-masing, khasnya di rumah-rumah lah.
Dalam pada itu, beliau memberitahu MPKS turut memantau peniaga di sekitar Kota Semarahan sepanjang Ramadan ini. Teguran akan diberikan sekiranya terdapat sebarang pelanggaran peraturan kebersihan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Bazar Ramadan di tapak Uptown Desa Ilmu, Kota Semarahan. Sepanjang bulan Ramadan, MPKS menganjurkan 6 Bazar Ramadan di bawah seliaannya. Sementara itu, Bazar Ramadan Satok penuh sesak dengan pengunjung pada hari pertama Ramadan semalam dengan jualan pelbagai juadah. Sejumlah 94 tapak jualan disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU tahun ini. Dari jumlah itu, 72 adalah tapak jualan makanan, 18 gerai minuman dan 4 gerai jualan makanan panggang. Bazar tersebut telah dirasmikan Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan berupa wang tunai kepada 10 orang asnaf terpilih. Beliau kemudiannya bersama-sama Ahli Dewan Undangan Negeri Satok, Datuk Ibrahim Baki dan Datuk Bandar Kuching Utara, Hilmi Othman mengambil kesempatan menyantuni para peniaga. Dalam pada itu, DBKU menyeru peniaga Bazar Ramadan untuk mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Ini terutamanya melibatkan aspek kebersihan dan keselamatan bagi menjamin keselesaan pengunjung. Trend masyarakat yang lebih gemar berbuka puasa di luar sama ada atas faktor kesibukan kerja atau keinginan untuk membawa ahli keluarga mencuba menu tempatan mendorong sebuah hotel terkemuka di Kuching menampilkan hidangan berbuka puasa yang menggabungkan masakan tempatan dan antarabangsa. Laksa Sarawak antara menu tempatan yang dihidangkan selain pelbagai juadah dari Semenanjung. Sebab lama sekarang, lama orang balik kerja kan. Lepas kerja orang berletih balik rumah nak masak. So jadikan kita nak berfikirkan ini sebagai satu sebab juga. So jadikan kita ready kan untuk kita punya customer. When they come, eat, buka puasa, go home and take a good rest. Selain itu, hidangan berbuka puasa tahun ini turut diserikan dengan menu negara luar yang disediakan chef dari negara terbabit. Gabungan hidangan tempatan, Semenanjung dan menu luar negara bertujuan mempelbagaikan pilihan makanan berbuka puasa agar dapat memenuhi selera pelbagai lapisan masyarakat. Dengan penampilan menu eksklusif, pihak hotel yakin dapat memberi pengalaman berbuka puasa yang istimewa dan berbeza daripada kebiasaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menyeru ahli Junior Chamber International JCI MIRI menghayati nilai perpaduan dalam usaha membawa organisasi ke tahap yang lebih tinggi. Beliau melihat perpaduan sebagai asas kejayaan mana-mana organisasi. Datuk Seri Lee juga berharap ahli-ahli JCI MIRI dapat membawa perubahan positif terhadap organisasi dan masyarakat di samping memainkan peranan penting dalam pemerkasaan belia. Beliau berkata demikian pada satu majlis di MIRI bersempena pelantikan dan anugerah JCI MIRI kali ke-63. Datuk Seri Lee mengucapkan terima kasih kepada bekas Presiden JCI MIRI, Michelle Toh, atas kepimpinannya sepanjang tahun lalu. Pada masa sama, mengalu-alukan Presiden baharu, Sam Yong, yang akan terus meneraju kecermelangan JCI MIRI. Majlis itu turut menyaksikan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, dianugerahkan jawatan Senator Kehormat JCI. Anugerah tersebut merupakan penghormatan kepada individu yang telah menunjukkan komitmen luar biasa kepada pergerakan JCI dan juga komuniti. Sekian berita bagi Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.